ataupun manusia yang menolak peraturan-peraturan Tuhan dipanggil sebagai kufur. Perbuatan dia menolak itu dipanggil kufur. Bukan dia kafir. Kafir musyrik Hindu Cina tu. Kafir musyrik orang yang tidak Islam, Mak Saleh ke, negro ke, siapa ke yang tak Islam, maka dipanggil sebagai kafir musyrik. Tetapi kalau kita ini orang Islam, membantah peraturan Allah, tak nak semayang, tak nak puasa, tak nak pergi haji, tolak peraturan Tuhan, namanya juga dipanggil sebagai kufur. Tapi bukan kafir, bukan kafir musyrik. Sebab itu kalau dia tak semayang, walaupun dia kufur kepada Allah kerana tak semayang, wajib kita mandikan mayat, semayang mayat dia, kebumikan mayat dia, sebab dia masih Islam. Itu yang kita kena faham. Jadi berbagai-bagai jenis tahap kafir itu. Mungkin kita sekarang termasuk dalam golongan kufur kepada Allah, sebab dia umum. Mungkin kita semayang, tetapi kita menolak puasa. Perbuatan kita menolak puasa itu namanya kafir. Perbuatan kita itu kafir namanya. Nama perbuatan itu kafir. Tetapi bukan kamu bertukar menjadi kafir musyrik. Bertukar menjadi kafir musyrik dengan sebab murtad. Bertukar menjadi kafir musyrik dengan sebab mengambil agama lain. Bertukar menjadi kafir musyrik yang tak perlu disemayang mayat dia, tak perlu ziarah dia, tak perlu ke bumi mayat dia, kalau dia bertukar agama. Kalau dia sesat dengan bertukar agama, mengisytiharkannya tidak ada Tuhan, menjadi etis, komunis dan sebagainya. Tapi kalau dia itu Islam, tetapi saja-saja tak mau semayang, masih lagi Islam, perbuatan dia itu dipanggil sebagai kafir. Tak percaya. Kafir itu maknanya menutup hati daripada percaya, tidak percaya. Jadi tuan-tuan berhati-hati kita. Kita mungkin semayang, tetapi dalam masa yang lain kita menolak puasa. Serupalah dengan tak semayang pun. Kenapa kamu tak puasa, Mat? Bukan wajib pada aku. Aku dah mencapai tahap dan makam tertinggi. Macam kamu semua kena puasa, kamu makam rendah. Kafir bila dia. Perbuatan dia tu kafir. Mati dia kena sembahyang sebab dia masih mengucap. Kenapa tak ke haji yuk? Buat apa aku ke haji? Di Kemensah pun boleh buat haji. Sama je kata dia. Buat apa bersesak-sesak di Mekah nun? Di sini pun boleh buat haji. Ambil 4 segi kotak, tawaf je lah kata dia. Nanti dia sembahyang Jumaat. Mati hamba Allah ni, sembahyanglah mayat dia. Kafir. Perbuatan dia tu tidak mempercayai Tuhan. Ada orang yang jadi kafir dengan sebab perbuatan-perbuatan dia itu menolak peraturan Tuhan. Tak setuju. Tak setuju dengan Islam, tak setuju dengan peraturan Tuhan. Allah kata orang yang mencuri disebat. Orang yang mencuri dipotong tangannya. Potong je lah tangan. Tetapi kita menjadikan orang yang mencuri itu tak dipotong, tak sesuai. Kita peti aiskan peraturan Tuhan. Simpan sejuk beku dalam peti ais, jangan pakai, tak relevan. Kita gunakan undang-undang penjara. Perbuatan itu juga dipanggil sebagai kafaru, mengingkari perintah Allah. Allah kata potong, yang kamu simpan hukum Tuhan kerana apa? Kamu tak pakai kerana apa? Kerana kamu anggap tidak sesuai. Mana kamu lebih pandai pada Tuhan. Perbuatan kita dipanggil kafaru, orang-orang yang kufur kepada Allah. Ada setengah orang dia terima hukum hudud, malah dia memperjuangkan hudud, malah dia terima hukum qisas. Dia nak sangat hukum hudud, tetapi dia menolak hukum potong tangan. Dia menolak hukum poligami. Hukum hudud dia terima sebab dia terima potong tangan, dia terima pancung, dia terima, siap dia perjuangkan lagi hukum hudud. Tetapi bila sebut pada dia, ayah saya nak menikah, bagus, siapa yang kamu nak kahwin? Suami orang, ayah, saya isteri ketiga. Apa? Isteri ketiga? Pantang tok nenek aku menikah dua. Aku takkan benarkan kamu menikah lagi. Aku takkan jadikan kamu tu isteri orang yang nombor 2, nombor 3. Jangan cari pasal. Aku tak setuju. Tapi Islam membenarkan, ayah. Memang Islam benar, tapi aku tak setuju. Islam tak Islam. Tapi ayah setuju hudud. Main menikah dua, ayah tak setuju. Ayah ni setuju menikah dua kalau dia yang menikah dua. Kalau anak dia jadi isteri nombor 2, dia tak setuju. Maka dia juga dikira sebagai kafaru kepada perintah Allah. Jangan kita nampak kafaru dalam satu sudut. Mungkin kita ni kufur kepada Allah dalam bentuk yang lain. Tak setuju, bantah.
Bantah suami menikah lain, bantah anak menikah lain, anak tambah lagi cawangan, anak tambah lagi isteri, bantah suami tambah cawangan lagi. Ini kena ingat tuan-tuan. Ada orang yang setuju menikah dua, siap dia pergi minang perempuan untuk suami dia, tetapi dia tidak boleh menerima larangan Tuhan supaya jangan memfitnah, jangan mengumpat. Allah kata haram fitnah, haram mengumpat. Dia ngumpat selamba je, dia fitnah ni macam tak ada apa-apa je. Dia juga dipanggil sebagai kufur kepada perintah Allah. Jadi maksud beriman kepada Allah itu apa? Segala perintah Allah kena terima, segala larangan yang Allah kata jangan buat, jangan buat. Itulah iman yang sebenar-benar. Cuba kita tengok sekarang ni, kita ni iman tang mana? Di mana iman kita? Rasa-rasa Islam tu sesuai dengan kita, kita ambil. Rasa-rasa peraturan Islam tu tak sesuai dengan kita, kita simpan. Itu bukan iman yang sempurna. Iman yang sempurna tahap, tidak ada bantahan, pertanyaan, persoalan terhadap perintah Allah. Dia takkan soal. Dia takkan soal larangan Tuhan, dia takkan persoal perintah Tuhan. Satu benda pun dia takkan persoal. Tapi bila manusia itu mula mempersoalkan, dia akan dipanggil sebagai kufur. Walaupun bukan kufur musyrik, kufur yang menyembah selain daripada Allah, tetapi perbuatan dia kufur itu kepada Allah, Allah murka. Allah kata qutilal insan, pergi matilah manusia, ma akfarah, dengan apa yang dia kufurkan, dengan apa yang dia tidak percaya. Ada manusia percaya pada Allah, percaya pada hudud, percaya pada poligami, tapi tak percaya pada jin. Ada juga macam itu. Mana ada jin ustaz? Mana ada hantu setan? Jin tak ada. Kalau ada, mana nak tengok? Ni golongan macam itu pun tak percaya macam itu juga. Tak percaya dengan kebangkitan di alam akhirat, tak percaya kepada siksaan dan nikmat dalam kubur, maka juga dipanggil sebagai kufur. Jadi tuan-tuan, bila kita faham kufur pada hakikat yang luas, mungkin kadang-kadang kita termasuk dalam satu dua golongan yang menolak perintah Allah. Mungkin kita menolak hudud, mungkin kita menolak menikah dua, mungkin kita menolak pusaka, kenapa laki-laki lebih, kenapa perempuan kurang. Mungkin kita menolak kewalaan, kepemerintahan, kenapa laki-laki yang menjadi imam, Bilal, kenapa perempuan tak boleh? Apa salahnya perempuan jadi imam? Bacaan mereka lagi sedap daripada laki-laki. Malah kami ni ustaz kaum perempuan lebih banyak belajar tajwid pada orang lelaki. Tak percaya, cuba buka kelas tajwid, semua perempuan. Ada lelaki-lelaki. Padahal lelaki-lelaki nak jadi imam. Lelaki-lelaki yang nak jadi imam, nak jadi azan. Orang perempuan mana boleh imam dan azan? Nak menegur tu imam salah di belakang pun tak boleh. Tapi bila buka kelas tajwid, orang perempuan lah yang berselerak datang, yang bongkok datang, yang kaki roda datang mengaji. Orang lelaki-lelaki start motor belah. Tak pun dia hantar isteri dia je depan surau. Nanti pukul 5.30 lepas asar ambil balik. Sedangkan dia kena ke hadapan, baik di surau, di masjid, kadang-kadang dalam rumah dia kena ke hadapan. Jadi ni tuan-tuan, kita kena ubah. Jangan benarkan orang perempuan yang mengaji tajwid semata-mata. Kita pun kena mengaji juga. Ini depa aja mengaji. Kelas bahasa Arab pun depa, kelas tajwid pun depa. Kita tak buat apa laki-laki. Banyak macam tu. Patut yang awal-awal mengaji kelas tajwid, jatan kuasa masjid, jatan kuasa surau. Yang mula-mula belajar masalah fiqh, jatan kuasa masjid, jatan kuasa surau. Yang belajar cara-cara jadi imam, cara jadi makmum, orang jatan kuasa surau dulu. Peraturan jadi imam, peraturan jadi makmum, syarat-syarat dia. Barulah boleh pegang kuasa jawatan. Kadang-kadang jawatan pun tak tahu, kerja pun tak tahu, sembahyang pun tak tahu, apa pun tak tahu. Bila tu imam cuti, seorang jatan kuasa pun tak boleh ganti. Semua duk menyorok balik dinding. Semua duk lantandah. Tu yang makji kata, boleh ke makji jadi imam? Makji dah habis kelas tajwid, kata dia. Yalah makji. Udah tak ada orang nak jadi imam. Ini cabaran pada kita. Jangan benarkan orang perempuan mengatasi kita dalam bab belajar tajwid. Kita pun kena lawan mereka. Kelas apa yang mereka buat, kita pun kena lawan. Kita ni kadang-kadang laki-laki kita, kelas orang perempuan, kelas demo ustaz. Kalau di kampung lagi kasar bahasa dia, kelas orang betina, kata dia.
Janganlah cakap macam itu. Orang perempuan mengaji ni besar dah, tuan-tuan. Rajin benar dah demo. Sepatutnya menjadi cabaran kepada kita. Kalau demo yang tak jadi imam pun nak belajar tajwid, kenapa kita yang kena jadi imam tak ambil kisah dengan tajwid? Baik, habis tentang manusia yang meremukkan tulang untuk mencabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada seorang lagi laki-laki yang bernama Hubaid bin Zaid radhiyallahu anhu, menentang kepada seorang laki-laki yang jahat yang bernama Musalmah al-Kadzdzab.